Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran kita pendidikan Islam tingkatan 5. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan belajar dalam bidang sirah ataupun tamadun Islam. Dan tajuk yang pertama tingkatan 5 ini ialah Kerajaan Osmaniyah. Setelah tahun lepas kita belajar 3 kerajaan, iaitu Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, kemudian Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Uthmani, Kerajaan Abbasiyah. Maka tingkatan 5 ini kita sambung lagi satu lagi kerajaan, iaitu Kerajaan Osmaniyah. Okey, kita mulakan insya-Allah. Yang pertama kita tengok kepada sejarah Kerajaan Osmaniyah. Sejarah Kerajaan Osmaniyah secara asasnya, secara asas secara ringkas. Asal usul kerajaan, kenapa kerajaan ini dinamakan sebagai Kerajaan Osmaniyah? Kenapa? Kerana mengambil sempena nama pengasasnya yang pertama, iaitu Osman bin Ertugrul. Osman bin Ertugrul iaitu pengasas Kerajaan Osmaniyah. Daripada Osman itu maka keluarlah perkataan Osmaniyah. Jadi semua khalifah-khalifah yang memerintah kerajaan ini berasal daripada keturunan Osman bin Ertugrul. Dan kerajaan ini berpusat di Turki. Kerajaan ini berpusat di Turki. Jadi tempoh pemerintahan kerajaan ini agak lama, iaitu 625 tahun. Bermula 1299 Masihi hingga 1924 Masihi, iaitu selepas saja kejatuhan Kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian beberapa tahun lepas itu muncul sebuah kerajaan di Turki bernama Kerajaan Osmaniyah. Dan kerajaan ini kekal lama sehingga 625 tahun baru saja jatuh, iaitu pada tahun 1924 Masihi, tidak sampai 100 tahun lepas. Dan kerajaan inilah yang menjaga Islam, yang menjaga daulah Islamiyah berterusan hinggalah jatuh. Dan sekarang selepas kejatuhan Kerajaan Osmaniyah ini tidak ada lagi kerajaan daulah Islamiyah yang kuat, dan hebat. Dan yang ada sekarang ialah negara-negara Islam yang kecil-kecil, bukan lagi empire yang besar. Kawasan pemerintahan kerajaan ini meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Jadi di Asia, di Eropah dan di Afrika dikuasai oleh Kerajaan Osmaniyah ini. Selama 625 tahun itu terdapat 37 orang khalifah yang memerintah kerajaan ini, bermula daripada Osman bin Ertugrul yang pertama sehinggalah khalifah yang terakhir yang jatuh pada 1924. Antara 37 orang khalifah itu ada 4 orang khalifah yang terkenal, yang termasyhur. Antaranya ialah pengasas kerajaan ini, iaitu Sultan Osman bin Ertugrul. Yang kedua Sultan Murad I. Yang ketiga Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini sultan yang terkenal, Muhammad Al-Fatih. Dan seterusnya ialah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. 37 orang khalifah yang terkenal, yang inilah yang hebat-hebat, terutamanya yang kita kenali ramai, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Berlainan daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini, Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, Kerajaan Umayyah dan Abbasiyah menggunakan gelaran khalifah kepada pemerintah. Tetapi pemerintah Kerajaan Osmaniyah ini mula menggunakan gelaran sultan.
dan sampai sekarang pun sultan ini digunakan. Okey, seterusnya kita nak sambung lagi tentang sejarah kerajaan ini. Pemerintah pertamanya bernama Osman bin Ertugrul. Pemerintah terakhirnya bernama Sulaiman bin Abdul Majid II. Dan di antara mereka berdua ni terdapat 35 orang khalifah lagi. Okey. Pusat pemerintahannya berubah-ubah. Pada awalnya pusat pemerintahan terletak di Sogut bermula tahun 1299 hingga 1355 Masehi. Ibu negara ialah di Sogut. Kemudian ibu negara ini dipindahkan ke Bursa bermula tahun 1355 hingga 1363 Masehi. Kemudian berpindah lagi ke Edirne 1363 hingga 1453 Masehi, dan akhir sekali berpindah lagi ke Istanbul yang terkenal itu bermula 1453 Masehi hinggalah jatuh kerajaan ini pada 1924 Masehi. Inilah ibu negara yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Okey, berpindah-pindah sampai 4 pusat pemerintahan. Seterusnya kita nak tengok 4 orang khalifah yang terkenal kerajaan Osmaniyah ini. Yang pertama, Osman bin Ertugrul. Nama sebenarnya ialah Osman bin Ertugrul. Dialah merupakan pengasas kerajaan ini yang dilahirkan pada 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masehi, dan mangkat pada 726 Hijrah bersamaan dengan 1326 Masehi. 1326 Masehi. Tempoh pemerintahannya selama 27 tahun. Nama pemerintahannya dan jawatan dia seperti yang kita tahu ialah pemerintah pertama kerajaan Osmaniyah. Dialah yang mengasaskan kerajaan Osmaniyah. Okey, sumbangan khalifah ini antaranya ialah menyatukan wilayah Anatolia Selatan, wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Kemudian mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk. Dulunya Anatolia ini dikuasai oleh kerajaan Seljuk, tapi dapat dikuasai oleh kerajaan Osmaniyah, dari memberi kemerdekaan kepada Anatolia. Dan jasanya yang paling besar ialah dialah yang mengasaskan kerajaan Osmaniyah. Dialah yang mengasaskan kerajaan Osmaniyah. Seterusnya kita tengok kepada khalifah yang kedua yang masyhur bernama Murad I bin Orkhan. Murad I bin Orkhan, nama penuh pun Murad I bin Orkhan, dilahirkan 726 Hijrah bersamaan 1325 Masehi, dan mangkat pada 791 Hijrah bersamaan 1388 Masehi. Memerintah selama 30 tahun. Dia merupakan pemerintah ketiga kerajaan Osmaniyah. Selepas Osman tadi, ada di tengahnya seorang lagi pemerintah, dan dia ini adalah pemerintah yang ketiga. Antara sumbangan Murad I ini ialah membentuk pasukan Janissary. Ini pasukan tentera Janissary ini. Yang kedua, memodernkan angkatan tentera laut. Dia nak menguatkan kerajaan, dia modernkan angkatan tentera laut. Dan yang ketiga, menjadikan Edirne sebagai ibu negara. Dipindahkan daripada Bursa kepada Edirne. Okey, itu jasa sultan yang terkenal yang kedua, Murad I bin Orkhan. Okey, seterusnya kita tengok sultan yang paling terkenal semasa ini. Namanya ialah Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II, namanya ialah Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II, itu nama penuh dia. Dan sultan ini adalah sultan yang terkenal sehingga kita dah baca dalam sejarah, dialah yang dapat
menjatuhkan menawan kota Konstantinopel, ya, yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu hari nanti kota Konstantinopel itu akan jatuh kepada tangan orang Islam, di tangan seorang raja yang adil, di tangan rakyat yang juga taat dan adil dan ikhlas. Tentera yang terbaik, raja yang terbaik, tentera yang terbaik. Dan ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlaku dan kota Konstantinopel jatuh kepada kerajaan Utsmaniyah. Tarikh lahirnya pada 833 Hijrah bersamaan 1429 Masihi, mangkat pada 886 Hijrah bersamaan 1481 Masihi, memerintah selama 31 tahun, dan dia ini merupakan pemerintah yang ketujuh daripada kerajaan Utsmaniyah. Sumbangannya yang pertama kita dah sebut tadi, iaitu membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan 1453 Masihi. Yang kedua, menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Hungary ini Eropah dah. Jadi untuk mengelakkan serangan Hungary terpaksa kena satukan empayar di sebelah utara, kena kuatkan. Okey, yang ketiga, jasanya ialah mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Masjid Hagia Sophia ni ialah masjid yang terkenal yang terletak di Istanbul. Sekarang apa tengok dalam buku teks ada gambarnya, gambar Masjid Hagia Sophia diwakafkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kalau anda suka cari dalam YouTube, ada satu filem Sultan Muhammad Al-Fatih. Bolehlah anda tengok. Kemudian kita tengok kepada pemerintah yang terkenal yang keempat, bernama Sulaiman Al-Qanunin bin Salim I. Nama penuhnya ialah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, lahir pada tahun 900 Hijrah bersamaan 1494 Masihi, mangkat pada 974 Hijrah bersamaan 1566 Masihi, memerintah selama 48 tahun. Okey, jawatannya ialah pemerintah ke-10 kerajaan Utsmaniyah. Dan sumbangan baginda ialah antaranya ialah membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang dikenali sebagai Qanunname. Baca macam mana tak tahu. Qanunname. Okey. Mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar. Dia mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa besar untuk menyelamatkan kerajaan. Jadi itu antara strateginya. Kalau kita nak survive dalam kerajaan, kita kena berbaik-baik dengan kuasa-kuasa besar. Okey. Itulah Sulaiman Al-Qanuni, sultan yang terkenal di bawah pemerintahan kerajaan Utsmaniyah. Habis 4 orang sultan yang terkenal. Kita tengok faktor kegemilangan kerajaan Utsmaniyah ni. Kenapa kerajaan Utsmaniyah ini gemilang? Antara faktornya ialah dalam yang pertama aspek pentadbiran. Okey, ada 4 aspek. Kita tengok yang pertama dulu, aspek pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Ini pemerintahnya hebat. Dialah yang berperanan sebagai ketua tentera, ketua agama dan ketua hakim tertinggi. Okey, pemerintah menyelaraskan pentadbiran dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Jadi pemerintah dalam mentadbir dia buat penyelarasan, ada aspek pentadbiran, ada aspek agama, kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai di bawahnya. Okey, seterusnya daripada aspek pentadbiran, penguasaan wilayah di benua Eropah dengan benua Asia. Apabila menguasai Selat Dardanelles, macam mana nak baca ni?
Dardanelles, bacalah macam mana pun, dan Selat Bosporus. Okey, dengan menguasai benua Eropah dan benua Asia, maka kerajaan ini kerajaan yang kuat dan digeruni. Okey, itu pemerintah, aspek pentadbiran. Yang kedua, gemilangnya kerajaan ini kerana sebab keilmuan. Okey, keilmuan. Antaranya ialah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian, seni bina dan teknikal. Jadi dibangunkan masjid. Masjid ini dijadikan tempat ilmu, yang tempat ilmu inilah yang menyebarluaskan tentang ilmu, tentang cara membangun, falsafah dan kesenian, teknikal dan sebagainya. Okey, diberi penekanan kepada ilmu. Sebab itu kalau kita belajar mana-mana kerajaan yang mementingkan kepada ilmu, memang kerajaan itu akan jadi kuat. Yang kedua, menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Jadi ilmu-ilmu keagamaan ditekankan, diadakan di masjid dan orang-orang boleh belajar, dan itulah sebab kerajaan ini mencapai kegemilangan kerana mementingkan kepada ilmu. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa kerajaan ini gemilang ialah kerana aspek sosialnya. Apa yang dilakukan ialah penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada orang mereka yang memerlukan. Kepada orang yang memerlukan, ada bantuan. Jadi rakyat akan rasa suka kepada pemerintah kerana pemerintah menjaga kebajikan rakyat. Yang kedua, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Jadi pemerintah berusaha supaya masyarakat hidup dalam keadaan harmoni, tidak ada penindasan, tidak ada perkauman dan sebagainya. Yang ketiga, sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas pendidikan dan kesihatan. Ada sistem wakaf, yang sistem wakaf ini memberi bantuan kepada negara menyediakan keperluan asas, keperluan pendidikan dan kesihatan. Jadi wakaf. Okey. Yang keempat, faktor kerajaan ini gemilang ialah kerana ketenteraannya. Ketenteraan gemilang kenapa? Kerana semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara. Ada semangat jihad, rela mati kerana mempertahankan agama, mempertahankan negara. Yang kedua, menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Jadi kerajaan berusaha kebajikan tentera dijaga. Ada sistem pentadbiran yang cukup cekap. Yang perlu dinaikkan pangkat, diberikan imbuhan kepada anggota-anggota tentera dan disediakan kelengkapan senjata kepada tentera. Okey, itu adalah 4 faktor kegemilangan kerajaan Uthmaniyah. Yang pertama tadi faktor pentadbiran, yang kedua faktor keilmuan, yang ketiga faktor sosial, yang keempat ketenteraan. Seterusnya kita tengok kepada kejatuhan. Okey. Memang kerajaan ini jatuh akhirnya. Apa faktor kejatuhan kerajaan Uthmaniyah ini? Okey, yang pertama tentera tadi, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Okey, pada waktu inilah di akhir-akhir kerajaan Uthmaniyah ini berlaku revolusi perindustrian di Eropah, maka orang Eropah mencapai tahap kemajuan yang tinggi. Mereka cipta banyak alat-alat yang canggih termasuk dalam sistem ketenteraan. Mereka dapat memperkenalkan teknologi ketenteraan yang mengatasi teknologi kerajaan Uthmaniyah. Akhirnya kerajaan Uthmaniyah kalah dengan kuasa-kuasa barat. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Jadi apabila ekonomi dah merosot,
Itulah lambang-lambang bawa kepada kejatuhan. Kuat negara kerana kuat ekonomi. Tetapi kalau ekonomi merosot maka jatuhlah kerajaan satu lama-lama. Okey, gerakan menuntut kemerdekaan. Faktor yang ketiga, gerakan menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Jadi wilayah-wilayah di bawah Empayar Osmaniyah ini lama kelamaan apabila lemah kerajaan, lemah tentera, lemah ekonomi, mereka rasa berani untuk memperjuangkan kemerdekaan untuk membebaskan wilayah. Akhirnya negara akan bertambah luas dan menjadi tidak stabil. Kelemahan yang keempat, kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Jadi di akhir-akhir pemerintahan Osmaniyah ni pendidikan agak lemah. Agak lemah. Apabila pendidikan lemah, gagal melahirkan tenaga yang mahir untuk membangunkan negara. Jadi rakyat-rakyat tidak ada kemahiran membangunkan negara kerana pendidikannya menjadi lemah. Okey, dan seterusnya ialah persaingan politik dalam istana. Persaingan politik dalaman istana dan perebutan kuasa dalam kalangan putera-putera raja. Masing-masing nak jadi raja, masing-masing nak jadi sultan. Maka itulah petanda bahawasanya kerajaan makin lama makin lemah. Kadang-kadang berlaku peperangan saudara dan maka lemahlah kerajaan. Inilah faktor, antara faktor kenapa kejatuhnya kerajaan Osmaniyah dan kejatuhan rasminya ialah pada tahun 1924 Masihi. Okey, jatuhlah kerajaan. Okey. Akhir sekali, selepas kita jatuh maka habislah kerajaan ini. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan pemerintahan kerajaan Osmaniyah ini? Okay, apa iktibar yang kita boleh ambil? Antaranya ialah kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kalau pemimpin itu berwibawa macam Sultan Muhammad Al-Fatih, maka lancarlah pentadbiran kerajaan, maka kita akan jadi kuat. Jadi orang yang nak menjadi pemimpin mestilah seorang yang berwibawa. Itu pengajaran pertama untuk kita. Yang kedua, kita adalah sentiasa membanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Jadi kena pentingkan ilmu, kena terokai ilmu, kena kembangkan ilmu. Biarlah umat Islam ini menjadi orang yang mahir dalam pelbagai bidang kalau nak sentiasa kuat. Kalau kita mengesampingkan ilmu, maka lambat laun kita akan jadi lemah. Okey. Seterusnya, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Kalau kita nak kuat, kita kena ada cinta kepada negara sampai rela berkorban untuk mempertahankannya. Kalaulah kita tidak ada semangat cinta kepada negara, tidak ada patriotisme dalam diri kita, lambat laun kita akan dikalahkan oleh musuh-musuh negara. Okey, itu saja dalam buku teks. Banyak dia punya iktibar lagi, ada beberapa iktibar lagi, jadi ustaz tulis 3 saja. Jadi untuk pertemuan ini begitulah kerajaan Osmaniyah Ustaz dah bentangkan. Jadi tugasan anda ialah salin nota berdasarkan video ini, salin balik dalam bahagian sirah atau tamadun Islam. Jadi untuk setakat itu untuk hari ini, terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana mendengar, dan terima kasih kerana buat nota, dan terima kasih kerana bersedia untuk belajar. Jadi untuk setakat itu, Ustaz ucapkan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.